Sektor utama atau sektor primer terdiri daripada 4. Yang pertama, perikanan, merupakan menangkap ikan dari laut dalam ataupun dari pinggir pantai, termasuklah ikan dari sungai ataupun penternakan ikan di kolam. Yang kedua, pertanian, melibatkan semua jenis pertanian lah. Kira-kira sayur-sayuran ataupun buah-buahan, termasuk juga pertanian yang melibatkan sawit dan sebagainya. Yang ketiga, pembalakan, termasuklah membalak kayu balak, apa-apa jenis kayu balak, kayu merbau dan sebagainya. Dan yang keempat, perlombongan, termasuklah mencari gali minyak petroleum, biji timah, besi dan sebagainya. Sektor sekunder terdiri daripada 4. Yang pertama, pembuatan atau penghilangan, di mana sektor ini melibatkan proses transformasi ataupun perubahan daripada bahan input, bahan mentah kepada barang-barang siap ataupun barang separuh siap. Yang kedua, pembinaan, termasuklah aktiviti memasang atau mengubah suai menggunakan barangan siap ataupun barang separuh siap. Termasuklah contohnya pembinaan jambatan, pembinaan jalan raya, lebuh raya dan sebagainya. Yang ketiga, pembekalan tenaga. Termasuklah aktiviti pembekalan air, elektrik ataupun komunikasi. Dan yang keempat, kejuruteraan. Untuk sektor ini, bahagian ini menyediakan mesin untuk pengeluaran. Contohnya kilang telefon menyediakan mesin untuk mengeluarkan telefon mudah alih. Sektor ketiga memberikan sokongan kepada sektor utama atau sektor primer dan sektor sekunder dari segi menyediakan perkhidmatan pengangkutan. Skala perniagaan terbahagi kepada 2. Yang pertama, pasaran domestik dan yang kedua, pasaran antarabangsa. Kita lihat pasaran domestik ini terdiri daripada 3. Yang pertama, skala tempatan. Bila kita sebut skala tempatan ini, dia adalah melibatkan perniagaan bersaiz kecil dengan kos operasi juga yang kecil, dengan melibatkan jumlah pekerja yang sedikit dan murah. Kemudian yang kedua, skala ke peringkat negeri. Jadi perniagaan di sini termasuklah di peringkat daerah sehinggalah ke peringkat negeri lah. Dan biasanya perniagaan ini adalah perniagaan jenis kecil dan sederhana. Dan seterusnya skala kebangsaan. Untuk perniagaan ini lebih kepada perniagaan bersaiz besar kerana melibatkan ke seluruh negara dan banyak menggunakan sumber bahan mentah dan dapat menikmati ekonomi bidangan. Skala perniagaan yang kedua, pasaran antarabangsa. Terdiri daripada skala zon dan skala global. Mari kita lihat dari segi konsep atau definisi pasaran antarabangsa ini. Yang pertama merupakan jualan perniagaan merentasi sempadan sesebuah negara. Yang kedua, dapat menembusi pasaran baharu ataupun pergi keluar negara. Yang ketiga, dapat menguasai pasaran lebih luas. Mari kita lihat dari segi skala zon. Skala zon ini merupakan pasaran yang lebih daripada sebuah negara yang telah dikenal pasti dan biasanya melibatkan kaedah campuran pemasaran. Yang kedua, skala global. Skala global ini perniagaan merentasi sempadan negara. Khasnya biasanya mereka ataupun perniagaan ini menggunakan pasaran secara online ataupun globalisasi. Yang kedua, perniagaan ini bersaiz besar dan yang ketiga biasanya melibatkan ekonomi bidangan.
Jelaskan berkaitan perniagaan Aminah menjelaskan kehendak soalan. Pertama, dari segi penawaran barang dan perkhidmatan, kita lihat penawaran barang dan perniagaan ini menawarkan produk handphone, klasifikasi yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Perniagaan ini adalah berbentuk milikan tunggal. Seterusnya, perniagaan ini perlu didaftarkan di SSM dan perlu memiliki lesen perniagaan. Dari segi klasifikasi perniagaan ini bersaiz kecil dan beroperasi di peringkat tempatan, namun mampu berkembang sehingga ke peringkat negeri jika perniagaan ini menjalankan jualan secara online. Seterusnya, perniagaan ini menjalankan perkhidmatan dengan menawarkan produk, iaitu melibatkan sektor yang ketiga. Seterusnya, perniagaan ini sebenarnya mampu menjana banyak keuntungan dan akhir sekali mampu berkembang untuk membentuk perniagaan perkongsian.